Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zalzalah ayat 1 sehingga 8. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi tengah meluahkan beban-beban berat yang dikandung oleh bumi tersebut, manusia bertanya, apakah yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amalannya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatkan balasannya, dan siapa yang mengerjakan keburukan walau sebesar zarah akan juga melihat akan balasannya. Surah Az-Zalzalah ayat 1 sehingga 8. Suatu surah yang mempunyai hubung kait yang rapat dengan akidah kita sebagai orang yang beriman, iaitu kepercayaan kepada hari akhirat, hari kiamat. Suatu hari nanti bumi yang kita diami ini, yang sangat indah ciptaannya, yang sangat cantik buatannya, yang kita hidup selama beberapa tahun ini, suatu hari nanti pasti akan menemui kehancuran. Ibn Abbas berkata, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, yakni bergerak dari bawahnya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat dikandunginya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yakni melemparkan mayat-mayat yang ada dalam bumi tersebut. Keluar habis bumi, mayat-mayat yang lama beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, semua akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan demikianlah dikatakan olehnya. Tidak ada satu pun di kalangan ulama salaf ini semisal dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah SWT. Sungguh goncangan hari kiamat itu adalah satu kejadian yang sangat besar. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apabila bumi diratakan, bumi menjadi rata serata-ratanya dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Inilah keadaan bumi yang kita diami. Satu hari nanti akan terjadi seperti yang demikian. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi akan memuntahkan potongan-potongan yang terkubur laksana tiang-tiang dari emas dan perak. Lalu datanglah sang pembunuh dan berkata, kerana ini aku membunuh. Kemudian sang pemutus datang saya mengatakan, kerana itu aku memutuskan silaturahim. Kemudian pencuri datang dan berkata, kerana ini tanganku dipotong. Lantas mereka semua membiarkannya dan tidak mengambil sedikit pun darinya. Dan inilah bumi yang kita diami. Manusia-manusia yang mendiami dunia ini, mendiami bumi ini
Apabila berlaku hari kiamat, manusia-manusia akan datang melihat, ni kerana bumi inilah kami membunuh. Orang sanggup berbunuhan kerana harta, kerana bumi yang didiaminya, kerana harta peninggalan ibu bapa, anak beranak sanggup memutuskan silaturahim kerana bumi, kerana harta. Pencuri pun datang mengaku, kerana harta inilah yang menyebabkan tangan aku dipotong ketika di dunia itu. Inilah bumi yang kita diami. Firman Allah Ta'ala, manusia bertanya, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yakni seakan tidak percaya apabila melihat bumi ini yang asalnya kukuh, hebat, dengan bukit bukau, gunung ganang yang sangat hebat, hancur sehancur-hancurnya, tunggang terbalik menjadi rata serata-ratanya, mengeluarkan isi perutnya. Mayat-mayat orang yang terdahulu akan dikeluarkan oleh Allah SWT daripada perut bumi, diganti dengan bumi yang lain. Demikianlah pula langit pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini keyakinan kita sebagai seorang yang beriman tentang perkara yang berlaku pada hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, yakni memberitahukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya di permukaan bumi ini. Apa yang kita buat di muka bumi ini, Allah SWT akan menjadikan bumi itu sebagai saksi kita. Kerana di bumi inilah kita berpijak dan kita berdiri di atasnya. Apa yang kita buat, masa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita buat, orang yang melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bumi ini akan menjadi saksi. Imam Ahmad At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Beliau berkata, tahukah kamu apa yang dimaksudkan dengan berita-beritanya? Pada sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, berita-beritanya adalah dia bersaksi atas amalan. Setiap amalan yang dilakukan oleh setiap hamba, baik lelaki ataupun perempuan. Bumi itu berkata, dia ni dah buat, telah melakukan perkara yang demikian pada hari demikian. Maka inilah yang dimaksudkan akhbaraha, berita-beritanya. Lantas At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih gharib. Firman Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya Tuhan telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Bi anna rabbaka awhalaha. Itulah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada bumi apabila bumi menyatakan apakah yang disaksikan oleh bumi terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yakni mereka berhenti di tempat hisab. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, dalam keadaan berkumpulan, dan akan berhenti di tempat hisab, akan berkumpul di tempat hisab. Ashtata, yakni bermacam-macam berjenis-jenis. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang diperintahkan menuju syurga Allah Ta'ala, ada yang telah diperintahkan menuju ke neraka Allah Ta'ala. Wa na'udzubillahi min zalik. Itulah keadaan selepas berlakunya kiamat. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala daripada alam kubur, kemudian akan berhimpun di padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka bercerai-berai dan berpisah-pisah
sehingga tidak berkumpul yang paling akhir di antara mereka. As-Suddi mengatakan ashtata, yakni berkelompok-kelompok. Firman Allah Ta'ala, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan segala perbuatannya, yakni agar mereka buat, lalu apabila mereka berbuat di dunia akan dibalas. Yang baik balas baik, yang buruk balas buruk. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita semua ni di kalangan orang yang diberi balasan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa menjaga kebaikan sebesar zarrah, walaupun sedikit kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu, nescaya dia akan melihat balasannya. Khairan yarah, akan dilihatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin, dan siapa yang menjaga kejahatan sebesar zarrah, syarrul lakum, nescaya dia akan melihat balasannya juga di hari akhirat. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita ada orang tu dia memelihara kuda perang, dan Nabi SAW kata orang yang pelihara kuda perang ni ada 3 jenis, 3 macam. Satu, dia dapat pahala. Yang kedua, satu lagi sebagai penutup. Dan yang ketiga, satu lagi orang yang memelihara kuda dan mendapat dosa. Orang yang memelihara kuda perang mendapat pahala kerana dia bila mengikat tali kudanya, dia berniat kerana Allah Ta'ala, lantas memperpanjangkan tali di tempat gembalaannya atau tempat tinggi. Apa sahaja yang kena pada tali kuda tersebut menjadi pahala kepadanya, menjadi kebaikan padanya. Andainya kuda tu terputus talinya dan tali kuda tersebut terseret berlari menuju 1 atau 2 bukit, maka kotoran-kotoran yang melekat pada tali kuda tersebut akan dihitungkan sebagai amal soleh kepada pemilik kuda tersebut. Sampailah dia melalui satu sungai, minum air dari sungai, sedangkan pemiliknya tak berniat pun nak bagi minum kuda tersebut dengan air tersebut, tetap menjadi kebaikan padanya. Begitu pemurahnya Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada manusia. Kan, ini cerita pasal kuda ni. Inilah kuda yang memberikan pahala kepada seorang tersebut. Kemudian seseorang yang mengikat talinya untuk mencukupinya dan tak memerlukan kepada yang lain, dan melupakan hak Allah Ta'ala pada leher dan belakangnya, maka kuda tersebut bagi pemiliknya sebagai penutup, sebagai tirai. Dan seseorang yang mengikatnya untuk kesombongan, untuk riak, menunjuk-nunjuk dan pemusuhan, maka kuda itu menjadi dosa ke atasnya. Makna kata Allah SWT nak memberikan pahala walau sebesar zarrah sekalipun. Allah Ta'ala itu maha adil dan suka memberi pahala. Niat kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, Allah SWT akan memberikan balasan yang baik. Dalam Sahih Bukhari dan Al-Adi secara marfu' disebutkan, lindungilah diri kalian dari api neraka, meskipun hanya dengan menyedekahkan separuh kurma, walaupun hanya dengan kalimah tayyibah ataupun perkataan yang baik. Kalau tak ada apa dah kita nak sedekah ke orang, sedekah sebelah biji kurma itu pun memadai dan beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memandang remeh usaha yang kecil, kebaikan yang kecil yang kita lakukan, kebaikan yang kecil yang dilakukan oleh seseorang itu semuanya akan mendapat hitungan kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam As-Sahih menyebutkan, janganlah engkau menganggap remeh kebaikan sedikit pun,
meskipun hanya mengisikan air ke dalam tempat orang yang meminta air, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dan menampakkan wajahmu kepadanya dengan keadaan berseri-seri, senyum, bermanis muka, akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam As-Sahih juga disebutkan, wahai para wanita yang beriman, wahai para wanita yang beriman, janganlah seorang tetangga menganggap remeh kepada tetangga, meskipun hanya dengan menghadiahkan tulang berisi sedikit daging kambing, yakni kukunya. Sedekah bagi hadiah dekat jiran, walaupun dengan kuku kambing. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh amalkan sama-sama tazkirah daripada surah Al-Zalzalah ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.